Baik, kembali bersama kami dalam acara Rampai Pagi, saat yang dinantikan. Segmen Belia Berwawasan, kita datangkan dua orang narasumber memperkatakan mengenai dengan memperkenalkan keunikan Melayu Islam Beraja MIB melalui hadrah. Ya. Jadi Serina boleh memperkenalkan tetamu undangan kita ni. Kita ada dua orang tetamu di sini. Memperkenalkan yang mula Siti Naraliza Wani binti Jamain. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Lebih mesra dipanggil Nara ni ya, di sebelah hujung sana tu. Dan seterusnya Saidatul Wajihah binti Sabtu. Selamat datang lai. Ni Nara dan juga saya. Yes. Okey. Kita ni memperkatakan mengenai dengan bagaimana golongan belia ni memperkenalkan keunikan Melayu Islam Beraja melalui hadrah itu sendiri. Mungkin sebelum kita ni berpanjang lebar, untuk Nara dan saya juga sebenarnya merupakan seorang penuntut yang melanjutkan pengajian di peringkat HND ya, High National Diploma. Mungkin dapat diceritakan sudah tahun berapa masa ni? Nara. Perkenalkan diri saya Siti Naraliza Wani binti Jamain, boleh panggil Nara. Saya menuntut di Cosmopolitan College of Commerce and Technology, mengambil jurusan HND in Computing. Ini tahun keberapa? Last semester. Oh, tidak lama lagi akan graduate lah insya-Allah ya. Tahun ini. Kita doakan kerjaan buat Nara ini nanti ya. Amin. Dan Saidatul sendiri? Nama saya Saidatul, sama dengan Nara, menuntut ilmu di Cosmopolitan. Masa ini baru masuk semester kedua. Oh, berapa lama lagi tu? Setahun lah. Jadi graduasi tahun depan, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Baik InsyaAllah, ya. Jadi kedua orang belia ni turut bergiat aktif dan merupakan ahli kepada kelab hadrah di organisasi pengajian mereka. Macam mana bolehnya orang ada timbul minat dan mempelajari hadrah ni? Mungkin dapat dikongsikan kedua-duanya. Aku minat itu dari awal ina minat pulang, tapi since masa sekolah menengah aku masuk CCA Kelab Hadrah. Itu baru tak ada rasa timbul minat catulah pasal belajar gandang dari gandang 1 sampai gandang Qatar. And then yang apa tu macam awal payah pulang, tapi lama-lama belajar okeylah catu. Dari sanalah minat hadrah itu timbul. Dan seterusnya apabila di Cosmo, di bawah tunjuk ajar siapa? Miss Nat. Sama my friends lah, kawan-kawan. Dan kalau Saidatul sendiri macam mana? Macam mana boleh timbul minat? Kalau saya mulanya dari college mengadakan kelab masing-masing, ada menari apa, hadrah. So saya ingin mencuba kelab baru. So dari sanalah baru dapat macam mana cara permainannya. So masa ini baru gandang 1 dan 2. Alhamdulillah ya, baru mempelajari gendang 1 dan juga gendang 2. Sudah berapa lama mengikuti kelab ini tadi? Baru masuk 2 tahun, dari tahun 2019. Jadi apa yang istimewa sebenarnya dalam permainan hadrah ni? Apa yang menarik minat Saidatul untuk lebih explore mengikuti hadrah ini? Minatnya kami boleh menjumpa boleh mendapatkan pengalaman baru dan menjumpa orang-orang untuk membiasakan dengan orang ramai lah. Ini saya setuju ya. Kerana kalau kita ni bermain hadrah, selalunya berkumpulan. Kalau seorang dalam bunyinya. Baik, itu mengenai dengan permainan hadrah ya. Bila diorang mula berkecimpung, kenapa minat mereka di sana ya. Jadi, mengapa meminati seni hadrah ini dan siapa sebenarnya yang mendorong Nara terlebih dahulu ya untuk terus belajar seni hadrah ini? Tadi katanya khatam sudah sampai apa? Sampai gendang Qatar. Gendang Qatar. Sisip Qatar 1 sampai 7. 7 nada. Ada bersiwa ni. Sekali-kali cuba cerita sedikitlah. Siapa mendorong? Awal yang mendorong pasal aku minat hadrah pasal of course my kedua orang tua saya atau rakan-rakan saya dan juga serta cikgu-cikgu saya lah. Diorang yang
mendorong aku untuk minat hadrah ni. Meneruskan sehingga ke pengajian tinggi ya. Mungkin saya Dato' sendiri ada pendapatnya ni, apa kaitan MIB dengan seni hadrah ini sendiri? MIB, Melayu Islam Beraja, Melayu berdisiplinkan dengan pakaian. Bagi hadrah lelaki berpakaian cara Melayu menggunakan songkok dan sinjang, dan bagi manakala bagi perempuan memakai baju kurung dan bertudung. Islam dengan hadrah dimainkan dengan membawa lagu-lagu berkisarkan dengan memuji dan membesar-besarkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beraja adalah peranan penting untuk memberi isyarat bagi keberangkatan tibanya ke bawah tuli yang mulia dan kerabat diraja lainnya, dan juga dapat disiarkan pada acara-acara peringkat kebangsaan. Betul ya. Dia cuba mengaitkan sebenarnya di mana peranan ataupun fungsi hadrah itu berpasak kepada falsafah ataupun konsep negara kita ni, Melayu Islam Beraja. Jadi cukup indah. Itulah keunikan negara kita ni yang berpegang pada konsep MIB, dan kita ni masih mengekalkan, memertabatkan dan ada usaha untuk terus melestarikan amalan budaya seperti permainan hadrah ni, Walia. Betul ya. Jadi seni hadrah sekarang dan juga dulu agak sedikit berbeza ya. Baru-baru ini saya pernah melihat persembahan hadrah. Kalau dulu tidak ada tarian. Sekarang dia implementasi bukan tarian lah ya, kira pergerakan. Jadi mungkin boleh bercerita sedikit mengenai dengan pergerakan-pergerakan macam mana ni. Nara, tahu mengenainya? Ada pernah mengikuti pertandingan hadrah kan? Pernah. Tapi gerakan-gerakan yang dibuat itu indahlah, terlaluan. Terlalu ekstrem lah. Tetapi kadang-kadang ke depan, duduk, ke tepi. Kali cuba cerita sedikit. Apa kesinambungannya permainan hadrah tersebut dengan pergerakan tersebut? Kalau pertandingan mesti ada pergerakan lah, pasal kalau plan saja gandang pacah, bida standing satu saja berdiri. So statik saja. Kita mesti menari, bukan pulang menari, macam pergerakan lah. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, tapi ikut gandang. So ada, kena bagi-bagilah gandangnya. Ada gandang 4, macam mana macam mana pergerakannya. Jadi di majlis-majlis perkahwinan akan ada persembahan sebegini? Itu ikut customer punya request lah. Kalau sekiranya diorang mau ada pergerakan, persembahan, maksudnya? Lepas tu baru kita prepare, menyediakan pergerakannya. Wow. Kalau jadi memang ada dijemput untuk memenuhi undangan majlis ada. Jadi selain daripada persembahan hadrah, juga ada melantunkan alunan tausyih lah. Ada. Two in one package Wali. 3 in 1 actually. 3 in 1 apa lagi? Dikir. Dikir, tausyih sama hadrah. Jadi boleh dalam satu-satu masa tersebut mungkin ada ketikanya bis kita menggunakan gendang rapana untuk bertausyih. Seterusnya ada persembahan dengan gendang hadrah dengan gerakannya, dan ada dikir juga. Alhamdulillah. Jadi kita mahukan generasi yang tahu nilai budaya yang turut mengaitkan untuk kita ni memperbesarkan amalan agama Islam itu sendiri. Betul. Jadi sebenarnya memainkan hadrah ini, apa cabarannya buat Nara sendiri? Cabarannya mesti kalau aku mesti hafal semua pandai gandangan itu lah, dari gandang 1 sampai gandang Qatar. Kalau 1 atau senang lah kan, main macam-macam saja. Tapi kalau gandang Qatar, gandang cincang, gandang 12 itu mesti hafal lah, tidak boleh salah. Kalau salah bidalah bunyinya macam pacah, bidalah. Tapi yang selalunya 4 turun, 4 naik macam tu. Kalau buat Saidatul sendiri, apa cabaran dalam memainkan permainan hadrah ni? Bagi saya baru mengajar dalam gandang 1 dan 2. Saya telah diberitahu yang bahawa yang gandang 1 dan 2 kalau nada dalam gandangan itu ianya akan bunyinya bidal lah. Dah sempurna. Dah sempurna, yes. So maybe cabarannya for me can try gandang lain lagi lah supaya more macam dah stay 1 atau 2. Jadi tangan memukul hadrah ni tadi dah terasa ada sakit cara tu, Kalau- ada teknik gandangan. Kalau mula-mula sakit lah. Tapi sudah terbiasa, dah berapa sakit.
Sayang sekali Indah dah membawa tar. Atarnya tu. Berhadrah itu ke maaf hari ini. Mudah kami sendiri pun mau je belajar. Betul. Ada saya mendengarkan tips katanya kalau pukulan atar tu Indah berapa kencang ada dibagi sidak. Ya, sidak. Wayar. Kalau kita ni dapat membawa instrumen atar tu tadi dapat kita ni melihatkan ya. Sayang sayang sekali. Jadi dorang sendiri tahu apa ni kalau di sidak tu supaya mengancangi punya kulit. Tuning lah tu artinya tuning seperti gitar Wah. Biasanya dijamur tu Serina kalau tidak memakai sidak. Kalau dijamur supaya kancang kulitnya tu dan apabila dipukul atar tersebut mengeluarkan bunyi yang sedikit nyaring. Tetapi bila masa-masa kecemasan lembab terpaksa disidak supaya mengeluarkan bunyi yang sekarang baru saya tahu ada kadang-kadang orang melihat hadrah tu kenapa dijamur. Bukan hadrah saja, even orang gendang. Yang terbuat daripada kulit lah ya. Ya. Jadi mungkin untuk akhirnya apa nasihat dan juga saran Nana selaku sama-sama golongan muda supaya ada lagi ramai yang berminat untuk mempelajari seni hadrah ini. Mungkin saya Datul dulu. Nasihat saya untuk belia-belia supaya tidak akan melupakan kerana dengan adanya permainan hadrah ini dapat memperkembangkan dan memperkenalkan tradisi Brunei ini. Biar mereka tahu yang negara Brunei Darussalam ini mempunyai tradisi sendiri. Janganlah malu untuk mencuba hadrah supaya ianya baik untuk belia supaya tidak putus kerana kita ni belialah waris akan datang. Betul. Kalau untuk peringkat pengajian tinggi ada pertandingan ataupun aktiviti co-curriculum bagi sekolah-sekolah pengajian tinggi. Ada masihkah pertandingan? Nada kali. Sekolah menengah kan? Sekolah menengah saja. Masih baik, kalau Nara sendiri rasanya pengalaman bermain hadrah itu lebih daripada 2 tahun kalau dibandingkan dengan saya Datuk sendiri. Apa keseronokan dan mungkin ilmu yang Indah kan dapat dilupakanlah dengan permainan hadrah ini? Masa berlawan sekolah-sekolah menengah lah. Masa di sekolah menengah Saidina Abu Bakar. Itu pengalaman yang Indah dapat dilupakan lah. Cukup manis. Manang? Nombor 3, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Jadi kalau menurut Nara sendirilah bagaimana caranya untuk kita ni memperkenalkan seni permainan hadrah ni kepada generasi muda kita ni? Kalau dari hadrah kami selalu promora social media lah. Macam Instagram, Facebook, itu kami selalu promo di sana. Sama ada video-video kami belajar lah dari macam mana dari gandangan ni sampai gandangan ni satu supaya orang tahu, orang dapat lihat dari video kami juga, so orang dapat belajar juga dari video tu. Bagus Bagus, betul. Saya sebenarnya tertanya-tanya ni, permainan hadrah ini selalunya dimainkan oleh satu kumpulan yang ramai. Ya. Satu yang saya sangat salut lah ya ataupun bangga mengenai dengan persatuan hadrah ini, mereka dapat bersatu hati membuat satu pukulan yang mengeluarkan bunyi yang serentak dan juga alun yang cukup cantik ya. Tambahan lagi, saya lihat teks-teks mereka, lagu-lagunya dalam bahasa Jawi, ada bismillah. Apa lagi lagu-lagunya tu? Selawat dan Nabi dia. Jadi dia hafal kata macam mana, ada bukunya kah? Kalau biasa sudah atau mesti hafal lah, tapi kalau yang kena undang macam untuk perkahwinan Indah payahlah kami baca dari teks saja. Dan tahu apa gendang yang akan digunakan untuk satu-satu lagu selawat itulah. Ada tips untuk bersatu hati mengeluarkan? Ada kod kita macam umpamanya selawat Ani pakai gendang 3 ataupun dengan sendirinya sudah tahu apa lantunan gendang sendiri. Sehati sejiwa lah ya, seperti ada connected lah. Automatik lah. Itulah uniknya. Di sana Dr. Tani melihat adanya chemistry dalam satu perkumpulan. Baik, tahniah kita ucapkan semoga terus maju jaya, dan dengan adanya perkumpulan Kelab Hadrah di institusi pengajian BIS kita akan menjadi inspirasi juga kepada sekolah-sekolah ataupun mungkin IPT lainnya. Apabila semua ini digabungkan, Indah mustahil satu hari nanti ada persembahan hadrah senegara. Betul. Dalam kita ini sama-sama mengangkat dan membesarkan sambutan kebesaran negara kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik.
Itulah ya. Baik, jarang sekali sebenarnya kita membuat temu bual bersama dengan belia wanis ataupun para wanita lah yang berkecimpung dalam seni hadrah ini. Tetapi alhamdulillah sedikit penerangan daripada mereka, memang para wanita juga turut memainkan permainan hadrah ini tadi ya. Insya-Allah mudah-mudahan akan sedikit sebanyak memberikan suntikan semangat kepada para belia kita ini untuk mula bergiat aktif dan juga mengikuti persembahan hadrah ini. Saya rasa kalau dengan melibatkan diri dengan permainan hadrah ini boleh menyuntik dan juga membangkitkan jati diri. Umpamanya kalau individu pemalu, dengan permainan hadrah ini bukan hanya praktikal di tangan, tetapi ia akan melontarkan suara kan. Sebenarnya kalau permainan hadrah ini suara pitching tinggi. Lurus. Suara rendah. Baik, itu kita bawakan, dan jangan lupa Auda selepas siaran berita semua pagi secara eksklusif satu lagi sesi temu bual program vaksinasi COVID-19 negara Brunei Darussalam. Jangan ke mana-mana.